Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kepimpinan parti PKR berkaitan dengan pemilihan parti PKR. Ada antara kalangan rakyat Malaysia mungkin mencadangkan Anwar Ibrahim untuk dikekalkan sebagai Presiden PKR. Ada yang kata terdapat kepimpinan PKR yang baru yang mungkin boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Mungkin ada yang menyokong Rafizi Ramli, mungkin ada yang menyokong Saifuddin Nasution, mungkin juga Nurul Izzah, anak kepada PM, untuk menjadi Presiden PKR yang baru. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara, dalam satu keputusan jawatan Presiden PKR, jawatan Presiden PKR dan timbalan mungkin tak dipertandingkan. Nah, saudara-saudara, PKR berkemungkinan tidak akan mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden pada pemilihan parti yang dijadwal berlangsung pada Mei ini. Nah, sebelum kita teruskan, Anda rasa, saudara-saudara, adakah calon baharu Presiden PKR ataupun mungkin ada calon baharu timbalan Presiden PKR ataupun mungkin Anwar Ibrahim teruskan saja penggal sebagai Presiden? Pengerusi Biro Antarabangsa PKR, Datuk Seri Syamsul Iskandar, berkata cadangan itu berdasarkan beberapa pandangan daripada protes rundingan dalaman yang diadakan sebelum ini. Ia pandangan untuk memastikan dalaman parti itu lebih tenang serta melancarkan khidmat bakti kepada rakyat, memandangkan pilihan raya hanya berbaki kira-kira 2 tahun. Apapun tidak ada keputusan dalam parti yang menghalang, tapi kita di peringkat pimpinan ini tentulah ada perbincangan. Jadi antara pertanyaan dan persoalan ramai orang, adakah terdapat kem di dalam PKR? Adakah terdapat kem di dalam PKR untuk menjatuhkan Anwar, untuk memilih presiden baru, ataupun sekiranya Anwar dikekalkan dan mereka tak puas hati, pada akhirnya mereka pula memboikot Anwar Ibrahim? Nah, itu menjadi pertanyaan sajalah. Tapi menurut Anda, tuan-tuan dan puan, bagaimana? Patutkah Anwar Ibrahim dikekalkan ataupun Anwar Ibrahim diganti? Apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, kita direct to the point saja. Khairi Jamaluddin, salah satu pemimpin ataupun sosok yang antara terkenal, yang disegani ramai. Pernah menjadi menteri, Ketua Pemuda UMNO, dan kita dapat lihat bagaimana KJ membawa perwatakannya di dalam politik Malaysia yang sudah pasti memberi impak kepada parti dan juga kerajaan ketika beliau menjadi menteri. Pada akhirnya ramai yang tertanya-tanya kemanakah Khairi Jamaluddin akan membawa diri beliau. Pada akhirnya ini satu gesaan yang mengejutkan. Mungkin ada yang berkata KJ akan bergabung bersama Anwar, bersama PH. Tapi bagaimana pula dengan parti lama KJ, UMNO? Adakah penerimaan itu, penerimaan daripada Zahid dan UMNO, okey ataupun tidak? Saudara-saudara, dalam satu kenyataan, Zaid cadang KJ serta IPAS kerana UMNO sudah tiada masa depan. Ada dua yang saya perlu highlight di sini. Yang pertama, KJ menyertai PAS, dan yang kedua, UMNO sudah tiada masa depan. Bekas Ketua Pemuda UMNO KJ dicadang menyertai PAS sekiranya beliau mahu kembali aktif dalam arena politik, kerana UMNO kini didakwa sudah tiada masa depan.
Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Undang-Undang, Datuk Zaid Ibrahim turut menolak idea jika bekas Menteri Kesehatan itu mahu menubuhkan parti politik baru kerana bakal berdepan keselaluan sukar. Pada saya, Khairi sepatutnya masuk PAS walaupun dia hanya ada dua pilihan, iaitu pertama menubuhkan parti sendiri atau bertanding atas tiket bebas. Jika Khairi tidak mahu bertanding atas tiket bebas atau menubuhkan parti, saya mencadangkan supaya beliau menyertai PAS yang sudah pastinya akan menang. Khairi kemudian boleh masuk parlimen jika dipilih wakil rakyat dan carilah jalan bina sokongan untuk menjadi PM. Katanya dalam audio siar terbaru pada Ahad. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, ini adalah cadangan daripada Zaid Ibrahim. Sama ada KJ menyertai PAS ataupun sekiranya beliau mahu bertanding nanti atas tiket bebas ataupun menubuhkan parti baru. Nah, bercakap tentang menubuhkan parti baru. Sebelum ini saya ada membuat spekulasi. Setelah Tun Mahathir digelar lalat terbang ke sana sini oleh Puak Zarkashi, oleh kepimpinan UMNO, pada akhirnya saya membuat spekulasi. Adakah maksud lalat terbang ke sana sini adalah Mahathir akan sekali lagi terbang ke sana sini, menubuhkan parti baru. Sebelum ini pernah memimpin UMNO, pernah memimpin PH, dan kali ini pula bersama-sama dengan gabungan PN menjadi penasihat SG4. Dan pada akhirnya, mungkinkah selepas ini Mahathir pula akan meninggalkan SG4, meninggalkan PN dan menubuhkan parti baru. Bercakap tentang penubuhan parti baru, adakah Mahathir dan KJ mungkin mempunyai harapan untuk menubuhkan parti yang kuat? Nah, saudara-saudara, kalau benar, agak-agak siapa ahli-ahli parti di dalam parti Mahathir dan KJ itu? Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, mungkin sebelum ini saya rasa ramai yang sudah mendengar berita berkaitan dengan 10 ahli parlimen BN yang menyokong Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri. Cerita ini adalah pada PRU 15 yang lepas. Dan saya pun ada buat ulasan lah berkaitan dengan 10 MP BN ini yang menyokong Muhyiddin Yassin. Bahkan pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi sendiri ada membuat kenyataan berkaitan dengan isu ini. Dan pada akhirnya saya telah mendapat banyak komen. Saya telah menerima banyak komen daripada viewers ataupun subscriber di dalam channel ini. Ada yang berkata, jika benar, sila buat sidang media yang 10 tu dan keluar dari UMNO. Seterusnya, ada yang kata, ini cerita lucu. Ya, betul juga, memang lucu lah. Kalau kita dengar sekarang memang lucu. Sebab mana ada ahli parlimen BN hari ini yang menyokong Muhyiddin untuk jadi PM? Kalau ada, sudah pasti kita sudah mendengar 10 MP BN keluar parti, 10 MP BN menyatakan sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dan seterusnya ada yang berkata, Perikatan Nasional PAS terbaik sekali untuk rakyat Malaysia. Nah, ini satu komen daripada salah satu viewers di dalam channel ini dengan username Muhammad Ali Kader Ismail Abbas. Dalam satu komen ini bagi saya satu komen yang pasti memberi tamparan padu untuk pembangkang. Berkata, Agong tak akan terima kerana satu dunia malu. Tukar-tukar 1 tahun atau 2 tahun, satu dunia malu politik Malaysia. Nah, menurut komen ini,
Mungkin maksudnya yang ingin disampaikan adalah kenapa nak tukar-tukar kerajaan dan belum sampai satu penggal pun. Kita imbas kembali beberapa tahun kebelakangan ini, sudah ada 3 Perdana Menteri Malaysia yang bertukar-tukar, tidak sampai satu penggal pun. Bermula daripada 3 bekas Perdana Menteri ini, Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, dan pada akhirnya hari ini Anwar Ibrahim, yang sekarang sedang memimpin Malaysia, kerajaan madani, kerajaan perpaduan. Mungkin maksud dari sini adalah beri peluang kepada Anwar untuk satu penggal, dan kita lihat apa yang akan berlaku pada penggal seterusnya. Ada yang berkata di sini, memang itulah yang terbaik. PMX tidak layak jadi PM. Muhyiddin Yassin okey jadi PM. Ini mungkin penyokong kepada Muhyiddin Yassin. Jadi ada yang kata ini cerita lama. Ya, memang ini cerita lama. Tapi mungkinkah pada hari ini 10 MPBN itu, mungkinkah mereka masih mempunyai niat untuk menyokong Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri? Dan kita berpikir semula, kalau saya tak silap, wakil rakyat daripada BN ataupun UMNO yang mengisytiharkan sokongan terhadap parti lawan ataupun PN, ataupun tarik sokongan kerajaan hari ini, mereka akan didenda RM100 juta kalau saya tak silap. Lebih kurang begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berbalik kepada cerita 10 MPBN. 10 MPBN yang menyatakan sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dalam artikel sebelum ini pun, pada tahun 2023 ya kalau saya tak silap, Zahid ada dalam satu artikel mendedah identiti 10 MPBN sokong Muhyiddin jadi PM. Tapi perkara ini sudah lama berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?